أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، اللهم آمين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita rezeki dan saya sangat seronok berjumpa dengan semua sekali lagi pada malam ini. Kerana malam ni tiba-tiba je teringat apa kita semua yang berada di sini setiap minggu meluangkan masa, dan mungkin siapa yang ikuti ketiga-tiga kelas kita ada Selasa, Rabu dan juga Khamis, ataupun mana-mana salah satu yang kelas kita bersama-sama lah kan. Katakan kelas kita Khamis malam Jumaat ini, memang setiap minggu kita dah setkan masa untuk berjumpa, meluangkan masa melihat satu ayat, kadang tak sampai satu ayat pun, kadang hanya separuh ayat, kadang suku ayat je kan. Tetapi daripada mula kita berada di kelas ini hingga hari ini, saya lihat muka dan nama yang masih sama, dan juga ada pertambahan sahabat-sahabat kita yang baru, membuatkan saya rasa masya-Allah betapa kuatnya semua yang nak meluangkan masa, kerana dia bukan perkara yang mudah, lagi-lagi kalau kita ni dah tak ada apa dah nak buat kan, memang masa kita free. So memilih untuk nak masuk kelas, nak belajar, sebenarnya perkara yang susah nak dibuat. Akan tetapi masya-Allah, saya lihat saban minggu semua yang berada di sini sekarang ini tetap berada di sini. Walaupun saya yakin mesti ada waktu yang kita ada kekangan, ada tanggungjawab yang lain, ada hal, tapi kita tetap berusaha untuk bersama-sama. Maka saya nak menyatakan kekaguman saya kepada semua, dan mudah-mudahan Allah melihat usaha yang kita semua keluarkan ini, sedikit sebanyak kan, usaha kita untuk faham Al-Quran, untuk memperbaiki kualiti kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah pandang usaha ini dan Allah redha, Allah gantikan dia dengan syurga insya-Allah. Allahumma amin. Baik, malam ini dalam ayat suruhan dan juga larangan, kita nak melihat pada ayat yang baru pada malam ini insya-Allah, pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Kita melihat pada ayat yang ke-48 pada muka surat yang ke-7. Muka surat ke-7. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-48 pada muka surat yang ke-7. Baik. Jaya tak ada. Oh, Jaya ada. Okay, alhamdulillah Jaya baru masuk. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Tak maaf Ustaz, lambat sikit. Tak apa. Tak ada masalah. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-48 pada muka surat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ayat terjemahan. Dan takutlah kamu pada hari ketika tiada seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat yakni syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Baik. Ayat ke-48 merupakan ayat suruhan daripada Allah Azza wa Jalla kepada Bani Israel. Kalau kita lihat pada ayat sebelum itu, ayat yang ke-47, Allah sebutkan potongan ayat yang lebih kurang sama dengan ayat yang ke-40. Itulah ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bahagian depan itu sama. Belakang dia sahaja yang berbeza. Baik, maka Allah mulakan bila kita rangkap suruhan dan juga larangan kepada Bani Israel ini dengan Allah suruh ingat balik nikmat Allah telah berikan kepada mereka. Nikmat-nikmat yang Allah gunakan aku telah kurniakan kepada kamu. Nikmat-nikmat itu semua ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dia hanya tinggal pada kemahuan Allah nak bagi ataupun tidak. Semua nikmat itu, kekayaan, kedudukan, kebahagiaan, ketenangan, semua nikmat itu dah ada dah di sisi Allah. Cuma tinggal Allah nak bagi ataupun tak bagi. Maka pada Bani Israel ini Allah sebutkan nikmat-nikmat aku yang aku dah bagi kepada engkau. Nak mengingatkan kepada Bani Israel betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka dikurniakan Nabi dan juga Rasul yang sangat banyak. Ada dalam tafsir merupakan hingga beribu-ribu Nabi diutuskan kepada mereka. Mereka diberikan kekayaan. Mereka diberikan kecerdikan, kepandaian. Kan? Hingga pada ayat ke-47 ini Allah sebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan kamu, iaitu nenek moyang mereka dahulu, atas orang-orang yang ada pada zamannya ketika itu. Maknanya ketika zaman Bani Israel dulu, tidak ada satu umat pun yang berada di atas muka bumi ini yang lebih daripada Bani Israel. Kekayaan waktu itu Bani Israel yang paling banyak. Kecerdikan, kepandaian nak mencipta sesuatu, buat sesuatu, semua itu ada pada Bani Israel. Kekuasaan, semua ada pada Bani Israel. Allah dah lebihkan mereka daripada seluruh alam ketika itu. Bukan sampai hari ini. Ketika itu sahaja. Dia tak sampai pada hari ini. Bila sampai je umat Nabi Muhammad SAW, maka zaman kegemilangan Bani Israel telah habis. Kan kerana Allah sebutkan dalam Quran mengenai umat Nabi Muhammad ini, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik sekali. Kita tak ada lagi umat yang terbaik sebab datangnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah jadikan peringatan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu sebagai penutup balik. So Allah buka dengan suruh ingat nikmat. Kemudian ada suruhan dan juga larangan. Allah suruh dirikan solat, keluarkan zakat. Allah suruh minta tolong dengan sabar dan solat. Kemudian hujung tu Allah tutup balik dengan Allah suruh ingat balik nikmat yang Allah dah berikan kepada mereka. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-48, Allah mulakan dengan bentuk ayat yang berbeza. Bentuk ayat yang berbeza.
Itulah Allah mulakan dengan bentuk sedikit keras, percakapan yang sedikit keras. Kan? Macam bentuk ancaman. Setelah Allah bercakap dengan lemah lembut, kan, daripada ayat 40 sampai ayat yang ke-47, dan kita dah bincangkan betapa Allah ini susunan ayatnya itu dibagi betul-betul punya cantik dan lembut untuk disampaikan kepada Bani Israel itu. Akan tapi bila peringatan, suruhan dan juga larangan telah sampai kepada mereka, ada yang mahu terima, ada yang tidak mahu terima. Dan maka Allah berikan ayat yang sedikit keras pada ayat ke-48 ini. Dan begitulah pun kita kata cara berdakwah ataupun cara bercakap, cara menyampaikan kepada orang yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Kan kita dah sebutkan contoh ni, semua majoriti para Nabi dan Rasul itu menunjukkan contoh yang sama. Itulah mula-mula berdakwah, mereka akan berdakwah dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut, betul tak? Kan? Seperti mana yang paling jelas adalah pada kisah Nabi Musa, kan, dan juga Harun. Allah sebut dalam surah Taha, bila Allah suruh mereka pergi berjumpa dengan Firaun, Allah kata izhaba ila fir'auna innahu tagha, wahai kamu berdua pergilah kepada Firaun kerana dia dah melampaui batas. Kemudian Allah kata faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Kemudian cakaplah dengan kamu berdua ni, wahai Musa dan Harun, cakaplah dengan Firaun dengan perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia boleh ambil pengajaran dan dia akan takut. Mula dengan yang lembut. Begitu juga Nabi Ibrahim AS. Kita mula berdakwah dengan siapa? Dengan ayahnya dan juga kaum dia. Berkata dengan perkataan yang baik, buat pelbagai cara, hilah nak sampaikan dakwah bahawa Tuhan itu adalah yang berhak diabdikan diri sama hanya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi bila tidak mahu juga diterima, akhirnya Nabi Ibrahim kata anni bari'um mink, aku berlepas diri daripada kamu semua, inna bura'a, kan. Pada Selasa kita bincangkan ayat keempat pada surah Al-Mumtahanah, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu dan apa yang kamu sembah. Tak kisahlah hubungan kamu ni siapa dengan kami, ada hubungan keluarga ke, pakcik ke, ayah ke, adik-beradik ke, kami berlepas diri daripada kamu dan juga apa yang kamu sembah. Baik. Akan tapi setelah berlalunya masa yang lama, maka waktu itu ada cara yang lebih keras sekali digunakan, agak keras sedikit, dan pada ayat 48 ini Allah letakkan bentuk ayatnya yang lebih keras. Dan kalau kita lihat, Allah mulakan ini dengan wattaqu yauman. Wattaqu yauman. Dan takutlah pada suatu hari. Dan takutlah pada suatu hari. Baik. Kalau kita lihat, Allah sebutkan di sini, kan, nak takut ni, kita nak kena takut, kita nak pelihara diri ni, nak takut kepada Allah ke ataupun takut kepada makhluk yang kita kena takut ni? Takut kepada Allah ke takut kepada makhluk? Sepatutnya kita takut hanya kepada Allah sahaja, kan? Tapi Allah kata wattaqu yauman, takutlah kamu kepada satu hari. Kenapa nak kena takut kepada makhluk pula? Baik. Allah sebutkan wattaqu yauman pada ayat yang ke-48 ini. Seolah-olah Allah nak memberi pilihan kepada Bani Israel, juga kepada manusia, dan juga nak memberi kemudahan kepada manusia. Kenapa? Kerana kalau kita lihat pada ayat yang ke-41, kita naik atas sikit, ayat 41 tu, Allah dah sebutkan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan hujung tu Allah kata apa? Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah kamu kena takut. Kamu kena takut, kamu kena bertakwa. Hanya kepada siapa? Hanya kepada aku. Maka ayat 41 Allah dah suruh dah Bani Israel bertakwa dan takut hanya kepada Allah. Dan pada ayat yang ke-48 Allah nak bantu. Walaupun bunyinya keras, Allah nak bantu. Allah kata, dan juga Allah nak perli. Kalau kata engkau tak boleh takut dengan aku, wahai Bani Israel, paling tidak engkau takutlah dengan satu hari itu, iaitu hari kiamat. Dan kenapa Allah sebutkan wattaqu yauman?
Kerana kalau kita nak sebut takut kepada Allah, dan nak sebut takut kepada Allah, kita ni lebih mudah takut kan kepada sesuatu yang kita nampak depan mata ataupun sesuatu yang kita boleh bayangkan. Betul tak? Betul? Kalau kita nampaklah rimau depan mata, kita takut. Kalau kita nampak bayangan hantu, tak pernah nampak hantu, bayangan hantu dalam kepala, takut tak? Takut. Kan, pergi dapur malam-malam, bukan nampak hantu, bayangan tu dalam kepala, takut. Maka Allah nak bagi tahu, Allah suruh takut kepada dia, dan kita nak membayangkan Allah memang tak boleh, sebab Allah tak pernah cerita macam mana fizikal dia. Allah cuma cerita tentang kekuasaan dia, apa yang dia boleh buat. Allah cerita tentang sifat-sifat dia. Maka untuk sebahagian manusia, susah nak bayangkan benda tu. Kan? Sebab tu budak-budak dia selalu tanya, Allah tu macam mana? Bila kita sebut Allah Maha Besar, dia kata Allah besar mana? Kan? Siapa yang lagi besar? Kan? Bangunan ke, apa benda ke lagi besar ke? Kalau kita sebut Allah Maha Kuat, dia akan bandingkan kekuatan. Siapa lagi kuat? Kan? Superman lagi kuat ke? Kan? Allah lagi kuat. Allah lagi kuat tu lebih kuat daripada Incredible Hulk ke? Kan? Dia nak cuba nak membayangkan macam mana kuatnya itu. Jadi sukar untuk sebahagian manusia nak bayangkan bila kita suruh takut kepada Allah, Allah perintahkan takutlah kepada dia. Susah nak buat sebab susah nak bayangkan macam mana nak takut kepada Allah. Maka Allah bantu manusia untuk nak menampakkan bayangan. Iaitulah kalau tak boleh nampak macam mana nak takut kepada Allah, maka takutlah kepada satu hari itu yang namanya hari kiamat. Macam mana boleh manusia ni takut kepada hari kiamat? Kerana hari kiamat dia adalah hari yang boleh kita bayangkan. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran dia menceritakan keadaan yang akan terjadi di dunia, di bumi yang kita sedang duduki ini. Allah sebut bagaimana nanti bintang akan jatuh, akan berlaku kegoncangan yang sangat dahsyat. So kita boleh bayangkan, kita dah pernah lalu gempa bumi. So kita dah boleh bayangkan dah macam mana kalau berlakunya gempa bumi yang sangat kuat, hancur habis bangunan semua akan jatuh, runtuh. Kita dah pernah lalu pada tsunami. So kita dah boleh bayangkan dah macam mana nanti laut ombak itu bergelora habis. Kita dah boleh bayangkan. Maka untuk nak takut kepada suasana huru-haranya hari kiamat, itu lebih mudah untuk manusia nak bayangkan hingga buatkan dia rasa takut, timbul rasa takut tentang keadaan hari tersebut. Berbeza dengan kalau nak membayangkan takut kepada Allah, itu perkara yang lebih mencabar dan kebanyakan orang mungkin susah nak melakukannya hatta saya sendiri pun. Maka Allah bantu kita. Macam mana nak belajar takut dengan Allah ini, paling tidak bayangkan nanti huru-hara yang akan terjadi pada satu hari tersebut, itulah hari kiamat. Kita boleh bayangkan macam mana rumah kita hancur, rumah terbakar, dan kita boleh bayangkan macam mana bangunan runtuh, kan? Kita boleh bayangkan macam mana melihat mayat-mayat bergelimpangan. Kita boleh bayangkan perkara itu, kan? Maka Allah letakkan wattaqu yauman. Kalau tak boleh nak takut dengan aku, maka takutlah dengan hari ini. Takutlah dengan satu hari ini. Baik. Baik, Allah mulakan ayat ini dengan Allah sebutkan wattaqu yauman. Baik, kita lihat pada perkataan wattaqu. Terjemahan di sini letakkan dan peliharalah diri kamu. Letakkan dan peliharalah diri kamu. Letak warna merah sikit biar nampak menggerunkan sikit. Baik. Kalau kita lihat pada perkataan wattaqu, saya yakin ini bukanlah kali pertama kita berjumpa dengan perkataan wattaqu. Baik, untuk perkataan wattaqu, apakah terjemahan yang ataupun makna yang kita tahu tentang perkataan wattaqu?
Pertama, sebelum ini kita pernah jumpa ayat yang Allah sebutkan perkataan wattaqu dan terjemahan meletakkan maknanya adalah apa? Takut. Terjemahan meletakkan maknanya adalah takut. Baik. Kita ada lalu pada perkataan wattaqu dan terjemahan meletakkan maknanya pelihara. Sebut pelihara. Sebut pelihara lah. Pelihara. Baik, kita ada lalu pada perkataan wattaqu dan terjemahan letakkan maknanya ialah bertakwalah. Okey. Takutlah, peliharalah. Baik, betul? Saya yakin ini terjemahan yang biasa kita lalu. Kita biasa baca bila kita lalu pada perkataan wattaqu. Dan dia berbeza pada setiap ayat. Kan? Kalau hari Jumaat, ayat yang dibaca oleh imam, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pada ayat ini, wattaqu yauman. Terjemahan letakkan dan peliharalah diri kamu. Letakkan perkataannya adalah pelihara. Dan dalam ayat lain, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah kamu takut. Dan kamu bertakwa. Maka ketiga terjemahan ini dibawa daripada satu perkataan yang sama. Baik, macam mana? Mana satu terjemahan yang tepat? Adakah terjemahan itu meletakkan ikut suka hati dia? Tidak, yang kerana ketiga-tiga perkataan terjemahan ini ada terkandung dalam perkataan wattaqu. Yang mana kita kena lihat kepada root word dia ataupun kata akar. Kan? Di sinilah bergunanya ilmu berkaitan dengan bahasa Arab. Kita tahu tentang kosakata perkataan itu, kita tahu root wordnya, dan kita bagi lihat apa yang kamus katakan tentang makna perkataan ini. Baik. 3 makna. Takutlah, peliharalah dan takwalah. Dan dia umpama satu turutan. Bila Allah sebut perkataan wattaqu, dia umpama terkandung ketiga-tiga makna ini dan dia membawa kepada turutan apa yang seseorang itu perlu lakukan. Tujuan terakhir yang seseorang itu nak capai ialah apa? Tujuan terakhirnya di mana? Tujuan terakhir yang dipilih. Dia nak capai takwa. Kan? Sebab itu Allah sebutkan tentang puasa itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kerana Allah nak suruh kita capai tahap yang tertinggi, yang terakhir. Iaitulah tahap takwa itu. Baik, maka ini tujuan yang terakhir yang hendak dicapai. Jalannya bagaimana? Inilah jalan yang hendak kita lalu sebelum nak sampai kepada takwa itu, iaitulah dengan jalan takut. Dengan takut itu kita pelihara. Baik. Seseorang yang dia takut dengan sesuatu, maka apa yang dia akan lakukan? Kalau dia takut dengan tempat yang gelap, maka apa dia akan buat? Dia tak akan pergi tempat gelap. Betul? Kalau dia takut tempat yang tinggi, dia tak akan pergi tempat tinggi. Kalau dia takut rugi, maka dia tak akan invest dengan sesuka hati pada mana-mana tempat. Kan? Kalau dia takut sakit perut, maka dia akan berjaga-jaga ketika nak memilih kedai makan ataupun makanan. Baik. Maka perasaan takut akan memberi kesan kepada tindakan seseorang itu. Kerana sifat takut, seseorang akan memelihara diri dia daripada tidak terjebak dengan sesuatu yang dia takuti itu. Daripada sifat takut, seseorang itu akan memelihara diri dia berjaga-jaga daripada dia terjebak dengan sesuatu yang dia takut itu. Kalau dia takut dengan tempat gelap, dia akan berjaga-jaga. Dia tak akan pergi ataupun berada dekat dengan tempat yang gelap. Malam tak keluar rumah, duduk dalam rumah aja. Tak keluar. Dia takut rugi. Duit dia tu rugi. Maka dia takkan pergi invest dekat mana-mana tempat. Dia akan jaga-jaga daripada dia kena tipu dan sebagainya. Maka takut dia akan membuatkan seseorang itu memelihara diri dia
daripada terjerumus kepada tempat yang dia takut itu. Dia akan pelihara diri daripada terjatuh ke dalam lubang. Maka perasaan takut dia akan berubah menjadi suatu tindakan. Dia akan berubah menjadi suatu tindakan. Perasaan takut yang tidak diterjemah dengan tindakan, maka itu bukanlah satu perasaan takut yang sebenar. Dia hanya mungkin perasaan takut yang dia sebut-sebut ataupun dia dibuat-buat sahaja. Kerana perasaan takut yang benar-benar takut akan diterjemahkan dengan tindakan ataupun perbuatan. Baik, maka kita nak melihat pada perkataan yang kedua ini, itulah perkataan pelihara. Baik. Dalam bahasa Arab, saya tuliskan root word-nya. Kita pernah sebutkan sebelum ini. Root word-nya adalah waw, qaf dan juga ya. Waw, qaf dan juga ya ataupun alif maksurah. Tengok pada kamus. Letakkan perkataannya apa. Saya letakkan kedua-dua perkataan waw, qaf, ya. Dan juga waw, qaf, alif maksurah. Baik. Ini root word ataupun kata akar untuk perkataan wattaqu. Kalau buka dalam kamus, cari perkataan ini. Waw qaf ya ataupun waw qaf alif. Daripada perkataan ini lahirnya satu perkataan yang lain yang kita sebut sebagai wiqayah. Kita sebut sebagai wiqayah. Baik. Wiqayah ini maksudnya apa? Wiqayah ini maksudnya itu yang kita sebutkan salah satu makna takwa itu, wattaqu itu. Wiqayah ini maksudnya adalah perlindungan. Perlindungan. Lagi pendinding. Lagi perisai. Baik. Perlindungan ataupun pelindung. Kita letakkan pelindung lah. Pelindung. Pendinding dan juga perisai. Ini makna untuk wiqayah. Makna untuk wiqayah. Baik. Maka perasaan takut itu perlu diterjemahkan dengan tindakan dalam usaha kita nak capai kepada tahap akhir ini, iaitulah takwa. Baik, maka yang perlu kita beri perhatian adalah pada bahagian yang kedua ini, iaitu wiqayah. Untuk tentang takut, itu semua Al-Quran telah letakkan. Al-Quran telah letakkan pelbagai maklumat untuk buat kita takut. Untuk buat kita takut. Allah cerita tentang azab api neraka. Tujuannya apa? Nak buat kita takut. Allah cerita tentang musibah. Allah cerita tentang akibat orang munafik, orang kafir, orang fasik. Semuanya itu sebab apa? Sebab nak bagi kita takut. Nak menimbulkan rasa ketakutan. Apa yang terjadi di alam ini? Kan? Banjir, kita sebut tsunami, tanah runtuh, bangunan runtuh, aksiden, wabak. Itu semua tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat manusia takut. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun." Itu semua Allah lakukan tujuannya untuk menakut-nakutkan hamba dia. Kita lihat ayatnya, yukhawwifullah. Pada surah Az-Zumar
surah yang ke-39 ayat yang ke-16. Dan lihat pada terjemahannya. Pada muka surah 460. Muka surah 460. Surah yang ke-39 ayat yang ke-16. Kita baca ayat ni. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. ذلك يخوف الله به عباده Ya ibadi fattaqun. يا عباد فاتقون. Terjemahan. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Demikianlah Allah mengancamkan ataupun terjemahan saya letakkan menakutkan hamba-hambanya. Memang Allah saja cerita tentang azab-azab di neraka. Kenapa? Kerana Allah nak buat manusia ini takut. Takut kepada siapa? Takut kepada dia. Takut kepada Allah SWT. Maka Al-Quran dibalance. Dia bukan saja bawa berita gembira, dia juga bawa amaran yang keras supaya manusia ini timbul rasa takut. Sebab itu kalau lihat ayat 16 ini, Allah menakut-nakutkan manusia. Kan? Ayat ke-17 bertentangan dengannya. Wallazina najtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja taghut serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang menggembirakan sebaik saja mereka mula meninggal dunia. Oleh itu, gembirakanlah hamba-hambaku. Allah bagi dua-dua. Allah bagi berita gembira dan juga Allah bagi berita yang menakutkan, dan perkara itu sengaja Allah lakukan untuk menakut-nakutkan manusia ini. Untuk menakut-nakutkan hamba. Kenapa? Kerana daripada takut itu diharapkan timbullah tindakan, iaitulah untuk memelihara diri dia daripada apa yang dia takut. Dan itulah yang kita namakan sebagai wiqayah. Baik. Dalam nak memelihara daripada perkara yang kita takuti ini, iaitulah azab Allah Azza wa Jalla, ada 3 perkara yang perlu kita beri perhatian. Kita nak memelihara, tapi kita nak pelihara siapa? Kita nak pelihara siapa? Dan Allah suruh kita peliharalah. Dan kita nak pelihara siapa? Nak berjaga-jaga. Siapa yang kita nak kena jaga? Dan siapa yang kita nak kena sediakan pendinding dan juga perisai? Baik, yang pertama, kita lihat pada surah yang ke-5, ayat 105. Ayat 105 pada muka surat 95. Muka surat 95. 105. Yalah, bukan. 125 Ustaz. 125. Okay, apakah ada ayat 125 itu? Muka surat 125. Muka surat 125. Patut, ya Allah. Al-Maidah kan? Itulah, saya buka surah An-Nisa, patutlah tak jumpa ayatnya. Minta maaf. Salah surah. Baik. Okey, muka surat 125.
muka surat 125 surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-105. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu kerana orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik. Sebenarnya kita lihat pada potongan awal ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu. Dua perkataan ni. Alaikum anfusakum. Wahai orang beriman, jagalah sahaja diri kamu. Peliharalah sahaja diri kamu. Dari apa? Dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita nak sediakan perisai dan juga pendinding. Kita nak pelihara. So kita nak pelihara siapa dulu? Allah sebutkan alaikum anfusakum. Jaga diri kamu dulu. Jagalah diri kamu dulu. Okay, itu perkara pertama, bahagian pertama. Kita nak sediakan perisai pendinding, kita nak pelihara. Nak pelihara siapa? Allah sebutkan pelihara diri sendiri. Baik. Kemudian yang kedua, kita nak pelihara siapa? Kita lihat pada surah yang ke-66 ayat ke-6. Surah ke-66 ayat yang ke-6. Pada muka surat 560. Muka surat 560 surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik. Maka yang kedua yang perlu diberi perhatian untuk dipelihara adalah ahli keluarga. Ahli keluarga. Dalam ayat itu gunakan perkataannya adalah
Ini perkataannya adalah Ahlikum. ku, ya allazina amanu ku. Ku ini terjemahannya peliharalah. Kan bunyinya lain dengan wattaku tadi. Ini tinggal ku je. Ini tinggal ku sahaja. Ya. Kalau kita buang tanda yang ada pada perkataan ni, yang tinggal sebenarnya kata akarnya huruf qaf je sebenarnya yang tinggal. Waw alif ni tanda. Kan? Waw alif kan tanda. Kan? Ni tanda untuk suruhan fi'il amar. Maka yang tinggal huruf qaf je sebenarnya. Itu je yang menunjukkan asal atau berubah perkataan takwa tadi ataupun wattaku tadi. Ustaz, Ya saya. amarahum dengan yu'marun tu asalnya daripada amar lah Ustaz. Fi'il Betul. amar lah. Betul. Okey. Fi'il amar, amar suruhan. Betul. Fi'il amar. Dah huruf asal dia pun amar lah kan? Huruf asal dia memang amar. Betul. Sama. Ejaannya hamzah mim ra sama. Fi'il amar itu itulah ejaan dia, hamzah mim ra, dan amarahum ma yu'marun sama. Okey. Masih Ustaz. Yang kedua nak pelihara adalah ahli keluarga. Dan dua perkara ini, diri sendiri dan juga ahli keluarga, ini adalah kita sebutkan sebagai dua benda ni. Sebagai modal. Ini modal yang mahal. Ini modal yang mahal yang Allah berikan kepada kita semua. Tak semua orang Allah berikan kepada dia kekayaan. Betul? Tak semua orang Allah berikan kepada dia anak. Tetapi setiap orang yang lahir tu ada tak mak ayah dia? Ada. Dia ada ahli keluarga. Minimum mak ayah. Adik-beradik mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi mak ayah mesti ada. Saudara mara mesti ada. Atuk nenek mesti ada. Maka Allah kata, pelihara dua benda ini, dua benda diri sendiri dan juga ahli keluarga, ini adalah modal bagi setiap orang. Dan modal ini perlu diberi perhatian. Bila kita cerita tentang modal, maka dia akan ada dua perkara, iaitu apa? Dia akan ada untung Rugi. dan dia akan ada rugi. Kalau untung, alhamdulillah, dan memang ini yang perlu dilakukan. Akan tetapi kita nak kena beri perhatian kerana kita bimbang kita akan jadi modal kita itu akan hangus, akan jadi orang yang rugi. Dan Al-Quran menyatakan inilah dia kerugian yang paling sekali rugi pada diri seseorang itu. Kita lihat pada surah yang ke-39, surah ke-39 ayat yang ke-15. Pada muka surat 460. Muka surat 460 surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat yang ke-15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Terjemahan. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Ini dia ada footnote dia.
Perintah ini bukanlah menurut arti yang sebenarnya, tetapi sebagai pernyataan kemurkaan Allah terhadap kaum musyrikin yang telah berkali-kali diajak kepada tauhid tetapi mereka selalu ingkar. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Baik, maka kerugian yang nyata yang Al-Quran sifatkan adalah orang yang merugikan diri dia dan juga ahli keluarga dia. Ini modal. Dua ini, modal yang Allah telah berikan kepada setiap kita. Dan Al-Quran sebutkan rugi itu bukannya rugi maksudnya apa-apa. Bila Al-Quran sebutkan rugi itu maksudnya apa? Bila Al-Quran sebutkan rugi, itu maksudnya apa? Maksudnya ialah dimasukkan ke dalam neraka. Itu maksud Al-Quran. Bila Al-Quran sebut rugi. Dia bukan rugi maksudnya kita loss, tak apa, nanti boleh gain balik. Boleh cari modal balik, boleh buat cara lain balik, dapatkan balik. Tak boleh. Yang Al-Quran masukkan rugi ialah orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Betul Al-Quran sebutkan kerugian yang benar-benar nyata adalah orang yang dia merugikan diri dia dan ahli keluarga dia semua masuk neraka. Sebab kalau salah satu sahaja yang masuk neraka, wal-a'yazubillah, paling tidak ada satu lagi yang boleh nak tolong, ada talian hayat. Betul tak? Bukankah ibu bapa kalau dia ditimpakan dengan azab, anaknya itu boleh mendoakan dia, istighfarkan dia, boleh menjadi penyelamat untuk dia di akhirat? Bukankah seorang anak, mak ayah dia, ahli keluarga dia yang sama-sama beriman boleh nanti nak cari dia balik, selamatkan dia? Tapi kalau dua-dua sekali dah Allah masukkan ke dalam neraka, rugi tak? Rugi. Dah tak ada apa dah boleh buat. Kalau salah satu sahaja, masih lagi ada talian hayat, masih ada harapan. Betul Al-Quran sebutkan, kerugian yang benar-benar, kerugian yang jelas nyata adalah orang yang dia merugikan diri dia dan juga ahli keluarga dia nanti pada hari kiamat. Maka dua ini adalah modal besar yang Allah berikan kepada setiap orang yang dia perlu beri perhatian. Maka dalam rangka dia nak wattaqu, nak memelihara, nak menyediakan pelindung dan juga pendinding daripada azab Allah. Siapa yang dia nak kena utamakan, maka dua ini dia nak kena utamakan. Dia nak kena utamakan diri dia dan dia nak kena utamakan ahli keluarga dia. Ini dua perkara yang dia nak kena utamakan dahulu. Baik. Kemudian datang perkara yang ketiga yang Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ketiga ayat ke-110. Surah yang ketiga ayat yang ke-110 berada pada muka surat 64. 64. Muka surat yang ke-64, surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-110, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jaya kena unmute. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Terjemahan.
Kamu yakni umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Baik. Allah sebutkan berkaitan dengan manusia, umat Nabi ini, umat ini sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Kerana mereka buat apa yang sepatutnya mereka lakukan. Jika mereka buat perkara yang sepatutnya mereka lakukan, maka jadilah mereka umat yang terbaik. Jika tidak, tidaklah. Itulah mereka menyuruh buat al-ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar dan mereka beriman kepada Allah SWT. Dan perkara ini dilakukan kepada siapa? Dilakukan kepada nak suruh buat baik, cegah buat mungkar. Kepada siapa? Pertama nak suruh kepada keluarga. Nak suruh pada diri dulu yang pertama. Yang kedua nak suruh kepada ahli keluarga. Dan yang ketiga nak suruh kepada siapa? Suruh kepada masyarakat keseluruhannya. Di mana saja kita lihat adanya kemungkaran, kena cegah. Nampak ada peluang untuk suruh buat kebaikan, kena suruh. Maka yang ketiga ialah kita nak pelihara siapa? Kita nak pelihara orang lain. Orang lain. Dan kita bergerak mengikut keadaan kita. Setiap orang bergerak dalam masyarakat dia, dalam kawan-kawan dia. Itu masukkan dengan orang lain. Setakat yang kita nak mulakan dahulu. Dan mungkin kita tak pergi ke tempat-tempat. Mungkin ada orang yang dia mudah untuk pergi ke tempat yang orang yang dia tak kenal. Kan, dia pergi ke negeri lain untuk dia nak berdakwah, nak berkongsi. Mungkin ada orang yang dia okey dengan kawan-kawan dia, dengan jiran-jiran dia, dengan masyarakat setempat, okey. Mana-mana pun boleh. Yang penting adanya orang lain, orang luar selain daripada ahli keluarga dia yang dia nak sama kena pelihara. Kenapa kita nak kena kisahkan tentang orang lain ini? Kan, nak kisahkan tentang diri sendiri dan juga ahli keluarga dah cukup penat dan memeningkan. Dan memang susah. Nak jaga diri sendiri, nak jaga ahli keluarga mencabar. Bukan senang nak tegur ahli keluarga, nak nasihat, nak ajak. Bukan senang. Kan? Walaupun dia adalah anak kita. Walaupun mungkin dia adalah adik-beradik kita. Tetap perkara yang itulah yang paling mencabar sekali sebenarnya. Kan tetapi kenapa kita perlu melakukan suruh buat baik dan cegah buat perkara yang mungkar serta mengajak beriman kepada Allah? Kerana ini semua dia akan balik kepada perkara yang atas ini, iaitulah usaha kita nak memelihara diri kita, nak memelihara ahli keluarga kita. Daripada apa? Daripada azab Allah SWT. Orang lain dia akan memberi kesan kepada diri dan juga ahli keluarga kita. Kalau kita tak kisahkan orang lain itu akan beri kesan kepada diri dan juga ahli keluarga kita. Itu yang berlaku kepada siapa? Yang berlaku kepada kaum Yahudi. Yang berlaku kepada kaum Yahudi, iaitulah ketika mana berlakunya sesuatu perkara yang tidak baik dalam masyarakat mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka buat tak tahu je. Mereka buat tak tahu je. Saya bacakan sahaja ayatnya, boleh lihat pada surah yang ke-5 ayat 78 dan juga ayat yang ke-79 pada muka surat 121. Muka surat 121 surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat 78 dan juga ayat 79. Saya bacakan saja firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu wa labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Dawud dan Nabi Isa ibn Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama sendiri dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Allah sebutkan ada kumpulan daripada golongan Yahudi daripada Bani Israel itu, dia kena apa?
mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu tertulis dalam kitab-kitab mereka melalui lidah nabi mereka. Baik, kenapa mereka ini dilaknat? Adakah kerana mereka buat perkara mungkar? Mereka buat salah, mereka buat dosa. Adakah mereka buat? Tak. Mereka tak buat, tetapi mereka tidak berlarang-larangan sesama sendiri. Mereka tidak berlarang-larangan sesama sendiri. Dia tak tegur orang lain. Dia nampak orang lain tu buat salah, dia tak tegur. Dia nampak orang lain tu buat perkara dosa dan juga kesalahan, dia tak tegur, dia buat tak tahu je. Dia tak buat. Orang lain yang buat, tapi dia tak tegur. Maka laknat Allah tu turun kepada siapa? Kepada orang yang buat ataupun orang yang tak tegur. Dalam ayat ini Allah highlightkan kepada orang yang tak tegur itu. Dalam ayat ini Allah highlightkan kepada orang yang tak tegur. Maka orang lain itu bagi kesan tak pada diri kita dan juga ahli keluarga. Bagi kesan kita mungkin dilaknat oleh Allah, ditimpakan musibah dan juga azab sebab orang lain. Sebab orang lain. Biarlah orang kata kubur masing-masing. Memanglah kubur masing-masing. Tapi sebabkan dia tu akan bagi kesan kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Kerana Bani Israel itu dilaknat oleh Allah, sebahagian daripada mereka, kerana dia tak larang orang lain buat salah. Mereka tak buat, cuma dia tak larang orang lain. Maka kita nak pelihara diri kita daripada azab Allah Azza wa Jalla. Sebab itu yang kita perlukan adalah apa? Ahli keluarga dan juga orang lain yang kita nak kena jaga sama, nak kena suruh buat baik, nak kena cegah buat daripada kemungkaran. Kerana apa yang orang lain buat itu kesannya ada pada diri kita. Bukanlah kerana kita ini orang yang baik. Kita duk nak nasihat orang, nak tegur orang, nak suruh orang, bukan kerana kita ini adalah orang yang baik, bukan. Akan tetapi kesalahan yang orang lain buat dalam masyarakat, jiran-jiran kita, itu kesannya ada pada diri kita. Jadi sebab tu kita tegur. Sebab tu kita tegur. Bukan sebab kita ni baik sangat. Kita dah masuk kelas Quran, kita dah belajar Quran. Bukan sebab itu. Akan tapi kesan perbuatan mereka itu nanti akan kena pada diri kita. Maka apa yang kita lakukan? Usaha kita nak memelihara diri kita ini dengan nak menyuruh buat perkara yang baik dan mencegah perkara yang mungkar. Saya tuliskan di sini, kita lakukan atas dua sebab. Kita lakukan perkara ini atas dua sebab. Yang pertama, kita lihat pada surah yang ketiga, ayat 187. Kita lihat pada surah yang ketiga, ayat 187. Surah 3 ayat 187. Pada muka surat 75. Muka surat 75. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 187. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, jaya tak ada. Okey, tak apa. Jaya tak keluar, okey, tak apa. Saya baca je. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Terjemahan, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan kitab, iaitu demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia
dan janganlah sekali-kali kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran kalamullah dan janjinya itu. Baik, ayat ni kita dah ambil sebelum ini. Ketika mana kita bincangkan tentang apa? Tentang aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Pada ayat yang ke-40 tentang janji yang telah manusia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Antaranya ialah la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Janji kita apa? Menerangkan isi kitab kepada manusia. An-nas dia tulis ni. Menerangkan isi kitab. Isi kitab apa? Ini ayat ini cerita tentang siapa? Orang Yahudi yang Allah telah berikan kepada mereka kitab. Maka orang Islam, kita ini Allah berikan tak kepada kita kitab? Ada juga kitab Al-Quran. Maka dengan Al-Quran apa yang kita kena buat? Kena la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Kena terangkan isi kitab itu kepada siapa? Kepada umat manusia. Allah kata lin-nas. Teks Arabnya bukan lil muslimin ataupun lil mukminin, bukan, tapi lin-nas, semua. Kena cerita tentang isi kitab ini, tentang Al-Quran. Maka ini sebab pertama. Ini sebab pertama kenapa kita nak pelihara diri kita dengan kita buat suruh perkara yang baik dan cegah perkara yang mungkar. Baik. Kita lihat juga pada surah yang ke-22 ayat yang ke-67. Surah ke-22 ayat ke-67. Pada muka surat 340. Muka surat 340 surah Al-Hajj surah ke-22 ayat yang ke-67. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Terjemahan, bagi tiap-tiap umat kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan. Maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariatmu. Dan serulah wahai Muhammad umat manusia kepada agama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wad'u ila rabbik, dan serulah umat manusia kepada agama Tuhan, ajak manusia. Kenapa Allah suruh Nabi Muhammad ajak umat manusia, berdakwah kepada umat manusia? Allah sebutkan kerana sesungguhnya engkau telah berada di atas jalan yang lurus. Innaka la'ala hudan. Sebab Nabi Muhammad dah berada di atas petunjuk jalan yang lurus. Maka sebab itu Allah suruh dia ajak orang lain. Maka kita mengajak orang lain, suruh buat baik, cegah perkara mungkar. Kenapa kita lakukan perkara ini? Kerana kita dah merasakan sedikit nikmat daripada hudan ini, petunjuk ini, yang Allah dah berikan kepada kita. Kita bukanlah orang yang pakar tentang Al-Quran. Bukanlah dah mengamalkan dan memahami keseluruhan ayat ini, tak. Akan tetapi kita dah merasakan sedikit kemanisan daripada petunjuk ini. Maka sebab itu kita kena buat apa? Kena ajak orang lain juga, agar mereka juga merasakan sedikit manis yang telah kita rasakan daripada hudan ini, daripada petunjuk ini. Maka sebab itu, sebab yang pertama, kita lakukan perkara ini, nak memelihara diri dengan suruh orang buat baik dan cegah perkara yang mungkar. Kenapa? Kerana kita sudah merasa, saya letakkan di situ, kita dah rasa. So kita nak bagi orang lain pula rasa, walaupun rasanya itu mungkinlah sikit sangat, akan tetapi saya yakin kita mesti ada rasa perubahan daripada
sebelum ini waktu kita belum dekat dengan Quran, dengan sekarang ini bila mana kita dah mula dekat dengan Al-Quran. Paling tidak mesti ada sedikit perubahan yang kita rasakan pada diri kita. Baik, sebab yang kedua, kita lihat pada surah yang ke-7 ayat ke-164. Surah yang ke-7 ayat 164. Pada muka surat 172. Muka surat 172. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 164. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat? Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Kenapa kita lakukan perkara ini? Kita ajak ahli keluarga kita untuk buat kebaikan dan cegah kemungkaran kerana dia adalah ma'ziratan ila rabbikum. Alasan nanti yang kita nak sebut di hadapan Allah. Ini semua nanti akan menjadi keuzuran kita di hadapan Allah, alasan nanti. Walaupun dalam ayat ini sebut, orang tanya kenapa? Dia orang tu memang dah rosak dah, tak ada harapan dah dia orang tu. Memang hanya tunggu azab Allah je, tak ada harapan dah nak berubah. Tapi kenapa engkau pergi nasihat dia juga? Maka dia kata, itu adalah kerana ma'ziratan ila rabbikum, supaya nanti aku ada alasan di hadapan Allah nanti untuk aku jawab. Yang aku dah cuba nak ajak dia orang tu buat baik, dan aku dah cuba untuk nak cegah dia orang tu daripada buat perkara yang tak baik. Maka faedahnya akan balik kepada siapa? Faedahnya akan balik kepada diri kita sendiri. Maka sebab itu dalam kita nak memelihara, Allah kata wattaqu yauman, peliharalah diri kamu daripada azab seksa satu hari tu nanti hari kiamat. Apa nak buat? Ini perkara yang kita kena lakukan. Kerana perkara-perkara inilah yang akan memelihara kita nanti pada hari itu. Ia perlu dilakukan pada diri sendiri, pada ahli keluarga. Dia tak cukup dengan kita hanya seorang sahaja yang solat. Seorang-seorang saja belajar Quran, faham Quran. Nak cuba usaha menjadi hamba yang baik, dia tak cukup. Dia kena ahli keluarga. Sama juga kita ajak pada anak, pada cucu, pada pasangan. Dia juga perlu dikembangkan dengan kawan dan juga jiran-jiran ahli masyarakat setempat dalam komuniti. Kerana semua ini adalah ma'ziratan ila rabbikum. Bukan kerana kita ni bagus, bukan kerana kita ni apa bajet bagus, kan, rasa dah belajar tu dah boleh nak nasihat orang, bukan. Tapi ini semua adalah nanti alasan kita di hadapan Allah bahawa kita dah cuba nak melakukan, dan inilah usaha kita untuk apa? Untuk nak memelihara diri kita nanti daripada yauman, wattaqu yauman, daripada azab yang akan Allah siapkan pada satu hari itu nanti. Maka bagaimana cara kita nak wattaqu yauman, nak pelihara diri daripada azab sengsara hari akhirat nanti? Inilah cara yang kita nak kena lakukan. Kena sediakan pendinding dan juga perisai untuk diri kita, ahli keluarga dan orang lain, dengan kita kena suruh buat baik dan kita cegah buat mungkar. Dan kita buat ini bukan kerana kita ini baik, akan tetapi atas sebab dua perkara. Yang pertama, kerana kita dah rasa sedikit kemanisan petunjuk berada dan betul-betul menjadi hamba Allah ni, belajar solat on time, belajar tambah dengan solat sunat, belajar zikir dan juga doa, belajar baca Quran, belajar nak faham Quran. Nikmat tu kita dah rasa sikit, lalu kita nak bagi orang lain juga rasa. Dan Allah sebutkan la tubayyinunahu linnas, dengan kitab ini kena terangkan kepada umat manusia keseluruhannya. Dan
Yang kedua adalah kerana dia adalah nanti menjadi alasan ataupun bentuk keuzuran kita di hadapan Allah. Ini bahagian yang paling penting. Uzuran di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kenapa? Kerana pada hari itu Allah kata la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Pada hari itu tak ada seorang pun dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun daripada balasan azab. Tak ada siapa yang akan dapat tolong. Dia seperti mana yang kita lihat Allah sebutkan pada surah yang ke-82. Surah ke-82 ayat 17 hingga ayat 19. Surah 82 ayat 17 hingga ayat 19 pada muka surat 587. Muka surat 587. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Terjemahan, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu. Sekali lagi, apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Dan segala urusan pada hari itu terpulang tertentu bagi Allah. Maka pada hari itu tak ada orang yang dapat pelihara diri kita daripada azab Allah Azza wa Jalla. Tidak satu diri dapat tolong orang lain pun, tidak akan ada. Sesiapa pun yang dapat tolong. Kita dah lihat pada hari Selasa hari itu kan, hatta kan, betapa manusia ini bila berdepan dengan azab Allah, takkan ada satu kuasa pun yang mampu nak tolong. Sesiapa pun. Hatta siapa? Hatta orang soleh dan juga Nabi. Betul tak? Betul tak? Kisah mana? Allah sebutkan pada surah At-Talaq, surah At-Tahrim, penghujung surah At-Tahrim, surah yang ke-66, Allah sebut tentang apa? Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah bagi perumpamaan untuk orang yang engkar. Isteri siapa? Isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini salihain. Mereka berdua tu duduk di bawah naungan dua orang yang soleh, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Akan tetapi apa? Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Akan tetapi perkara itu tak dapat menghalang mereka daripada azab Allah ketika azab Allah sampai kepada mereka. Maka seorang Nabi pun tak dapat tolong isteri dia bila azab Allah dah sampai, dah ditentukan azab untuk mereka. Seorang Nabi pun tak dapat tolong. Maka apatah lagi kita sesama kita nak tolong, tak boleh. Tak boleh. Kita bukan saja nak tolong tu tak dapat, kan? Bahkan realitinya adalah apa? Realitinya adalah Allah sebutkan pada surah Abasa. Surah Abasa. Surah yang ke-80 pada di bawah-bawah itu, di penghujung pada ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-37. Muka surat 585. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang itu lari dari adik-beradik dia, dan ibu bapa dan ibu serta bapa dia, dan isteri serta anaknya, kerana setiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara yang cukup untuk menjadikan mereka sibuk dengan hal dirinya sendiri. Bukan saja nak tolong orang lain, dengan ahli keluarga dia yang dia sayang ketika di dunia, mak ayah dia, pasangan dia, anak-anak dia, adik-beradik, semua dia lari. Dia tak kisah dah lantak kau nak jadi apa. Sebab apa? Hal diri dia sendiri pun dia dah risau sangat, tak tahu macam mana dia nak
dia nak uruskan. Maka apatah lagi seseorang itu nak membantu orang lain mengurangkan sedikit balasan azab, sudah tentulah tidak ada yang mampu untuk nak melakukan perkara tersebut. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima syafaat daripadanya, iaitu daripada sesiapa pun tidak akan diterima syafaat. Akan tetapi bukankah syafaat itu banyak diberikan? Kita boleh dapat syafaat daripada siapa? Sudah tentu daripada Nabi Muhammad SAW ada syafaat. Kita dapat syafaat, boleh dapat syafaat daripada siapa? Daripada Al-Quran. Kita boleh dapat syafaat daripada siapa? Daripada kawan-kawan kita. Boleh dapat syafaat daripada orang beriman. Boleh dapat syafaat daripada malaikat. Banyak syafaat yang boleh kita dapat. Takkan tapi Allah kata wala yuqbalu minha syafa'ah. Soalnya bukan tak ada syafaat pada hari itu. Soalnya ialah syafaat itu tidak diterima. Tidak diterima. Bukan tak ada syafaat, ada, tapi syafaat itu tak diterima. Ketika mana Allah dah tetapkan untuk dia azab, tak diterima lagi syafaat. Dan syafaat itu hanya berguna bila mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla sahaja. Waktu tu barulah valid boleh pakai. Lain daripada itu, sesiapa pun yang memegang immunity nak menyelamatkan orang lain, dia takkan boleh guna immunity tersebut selagi tak mendapat keizinan daripada Allah. Maka betul Allah sebutkan wala yuqbalu minha syafa'ah. Hari itu tak akan diterima syafaat daripada sesiapa pun. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang adlun, sebarang tebusan. Betapa teruknya hari itu keadaan, hingga kan bukan saja setiap orang akan lari daripada orang lain, bukan saja tak mampu nak tolong, setiap orang lari daripada ahli keluarga dia. Bahkan kita dah rasa perkara tu dah cukup buruk, betul tak? Ahli keluarga kita susah, kita tak tolong, rasa teruk tak orang tu nampak orang ni kan, kawan kita, dia tahu mak ayah dia tengah susah, adik-beradik dia tengah susah, pasangan dia, anak-anak dia tengah susah, dia tak tolong, dia relax je, enjoy dia punya hidup. Teruk tak orang tu kita pandang? Teruk sangat. Sangat teruk. Kita kata apa? Kau ni tak ada hati perut. Kucing pun sayangkan dia punya anak. Anjing pun sayangkan dia punya anak. Engkau tak kisah tentang ahli keluarga engkau. Teruk. Akan tetapi, keadaan yang Allah berikan pada wattaqu yauman, hari itu, Allah nak bayangkan hari itu, orang tak boleh tolong orang lain. Bahkan dia lari daripada ahli keluarga dia. Bahkan lebih buruk daripada itu, ya tidak apa yang Allah sebutkan pada surah yang ke-70 ayat 11 hingga ayat ke-14. Surah 70 ayat 11 hingga ayat 14 pada muka surat 569. Muka surat 569 surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 ayat 11 hingga ayat ke-14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma Terjemahan, padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain. Pada saat yang demikian, orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya sendiri dan isterinya serta saudaranya, adik-beradiknya dan kaum kerabatnya yang melindunginya dulu ketika di dunia, dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi. Kemudian diharapkan dengan tebusan itu dapat menyelamatkan dia daripada azab. Betapa teruknya keadaan hari itu, bukan saja orang lain daripada ahli keluarga dia, bahkan orang tergamak untuk menjadikan ahli keluarga dia, mak ayah dia sebagai tebusan. Tak boleh bayangkan betapa teruknya. Kalau kat dunia orang buat macam tu, tak tahu nak cakap teruknya anak tu macam mana teruklah. Teruk pada binatang. Akan tapi itulah keadaan setiap daripada kita nanti di akhirat kelak.
akan ada wal-iyazubillah, kita doakan Allah jauhkan kita daripada menghadapi situasi itu yang mana seseorang itu sanggup nak menjadikan mak ayah dia itu sebagai tebusan di hadapan Allah untuk dia lepaskan diri dia daripada azab. Maka sebab itu Allah betul-betul ingatkan, wattaqu yauman, betul-betul lah pelihara, usaha pelihara diri daripada satu hari. Dia hanya satu hari je, satu hari. Sebagaimana bersungguh-sungguhnya seseorang itu nak menghadapi peperiksaan yang hanya beberapa hari sahaja. Maka Allah kata ini satu hari yang sangat penting. Kan? Orang kata apa? Do or die. Kan? Okey ataupun KO. Tak ada tengah-tengah, tak ada nak repeat, tak ada. Dan kalau seseorang itu tak boleh nak bayangkan, nak takut kepada Allah, maka bayangkanlah keadaan hari ini. Takutlah kepada satu hari ini, yang mana seorang anak sanggup nak menggadaikan mak ayah dia untuk nak dia lepas daripada azab seksaan daripada Allah. Apatah lagi kalau dia ada harta, kan? Dia ada harta. Allah sebutkan kalau seorang itu dia ada segunung emas pun dia akan gunakan itu untuk nak gadai. Maka dia akan gunakan apa sahaja yang dia ada, harta berapa banyak yang dia ada, ahli keluarga dia yang ada, semua dia akan gunakan untuk nak tebus, asalkan dia lepas daripada azab Allah pada hari itu. Maka sebab itu Allah betul-betul di hujung ayat ni, bila Allah dah banyak sebutkan suruhan dan juga larangan kepada Bani Israel dengan ayat yang begitu lembut, maka akhirnya di hujung ini, penutupnya Allah bagi dengan ayat yang sedikit keras. Allah kata kalau tak boleh takut dengan aku, maka takut dengan satu hari ini. Takut dengan satu hari ini. Tak ada siapa yang boleh nak tolong. Hari yang kau akan lihat segala kepelikan yang kau tak pernah lihat ketika di dunia, hari yang orang lari daripada keluarga dia, hari yang orang gunakan ahli keluarga dia untuk nak menebus diri dia lepas daripada azab Allah Azza wa Jalla. Maka ini ayat yang ke-48 daripada surah Al-Baqarah, ayat yang berbentuk suruhan kepada Bani Israel dan suruhan kepada kita semua untuk memelihara diri kita daripada tertimpa dengan azab pada satu hari ini. Satu hari jadi tak lama. Ini satu hari sahaja. Akan tetapi satu hari yang betul-betul akan menjadi hari yang paling kelang kabut dalam kehidupan manusia. Maka apa yang kita nak kena lakukan? Peliharalah diri kita, sediakan pendinding dan juga perisai. Kita nak pelihara siapa? Diri kita, ahli keluarga dan juga orang lain. Nak buat apa? Suruh buat baik dan cegah daripada buat perkara yang mungkar. Tahan diri kita daripada buat benda yang tak baik. Kita lihat ahli keluarga kita, anak-anak, pasangan, adik-beradik buat perkara yang tak baik, kita kena cegah, kita kena tegur perkara itu. Kenapa? Biarlah kehidupan mereka, Ustaz, dia orang dah besar, dia orang dah tanggung dosa sendiri, biarlah dia orang. Tak. Kerana perbuatan bukan saja ahli keluarga, perbuatan orang lain yang tak ada kena mengena dengan kita pun, jiran-jiran dalam kalangan masyarakat kita, itu pun dia akan efeknya kena pada kita. Apatah lagi ahli keluarga kita, sudah tentu-tentu kesannya itu akan terkena pada kita. Dan kita lakukan perkara ini bukanlah kerana kita ini rasa diri kita bagus, diri kita baik, akan tetapi kita buat perkara ini kerana dua sebab. Kerana kita dah merasakan sedikit kemanisan menjadi hamba Allah, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ini, maka kita nak kemanisan ini sama dirasai oleh orang lain. Dan yang kedua, sebab yang paling besar ialah ia nanti mudah-mudahan menjadi alasan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, ma'ziratan ila rabbikum, menjadi bentuk keuzuran kita di hadapan Allah, alasan. Sebab nanti hari akhirat, hari yang orang akan bagi alasan macam-macam semua. Walau alqa ma'azirah, Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah, orang akan bagi pelbagai alasan, dan ini salah satu alasan yang boleh kita persembahkan, sebutkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahawa kita telah menyuruh buat perkara yang baik dan kita telah mencegah bila satu perkara yang salah dan dosa itu dilakukan oleh ahli keluarga dan juga orang-orang yang berada dalam keliling kita. Maka ini pengajaran yang kita nak ambil pada ayat ke-48 daripada surah Al-Baqarah ini, ayat yang berbentuk suruhan agar kita sentiasa ingat, kita rancang bagaimana cara kita nak memelihara diri kita
dan kena sentiasa ingat dia bukannya satu hari yang macam hari-hari biasa, akan tetapi satu hari ini tak ada siapa yang dapat tolong, tak ada syafaat yang akan dapat diterima, dan tidak ada sebarang tebusan juga yang akan diterima, juga tidak ada sesiapa pun yang akan diberi sebarang pertolongan melainkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau tak boleh takut dengan Allah, tak boleh bayangkan nak takut dengan Allah, bayangkan huru-hara hari itu, iaitulah hari akhirat. Mudah-mudahan akan timbullah perasaan takut dalam diri kita, lalu terjelma dengan tindakan untuk menjauhkan diri kita dari terjerumus kepada situasi tersebut, dan daripada itu mudah-mudahan timbullah takwa dalam diri, yang mana makna takwa ini yang paling ringkas ialah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Wallahu taala alam. Itu saja saya dapat kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Saya mohon maaf jika tersalah kata, terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada malam ini. Moga Allah nilai dia sebagai amal yang soleh insya-Allah. Mudah-mudahan masa kita yang kita peruntukkan setiap malam Khamis ini juga menjadi alasan keuzuran kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih.